أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan muka surah 4. Muka surah 4 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surah 4 baris yang ke-16 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Yang menentu ia, yang ta'alluq ia sifat iradah dengan menentukan mungkin. Dengan satu sifat dan sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentu atas muwafaqah ilmunya. Artinya erti menentu iradah atas muwafaqah ilmu. Tiada menentu Allah Ta'ala. Yang tiada menentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mungkin. Melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya. Mungkin. Perkara harus ada, harus tiada. Jangan lupalah perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Perkara yang mustahil tidak berkait dengan ta'alluq, kudrah dan iradah. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Perkara yang mustahil, mustahil ni banyaklah. Anak Allah, isteri bagi Allah, Tuhan yang kedua, itu perkara mustahil. Perkara yang wajib, perkara mustahil, tidak berkait dengan ta'alluq, kudrah, iradah. Ta'alluq kudrah, qadar. Ta'alluq iradah, qada. Jadi qadar, qadar tidak berkait dengan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, tidak berkait. Adakah Allah yang menentukan bahawa Allah kidam bakar? Dah berkait tu. Allah bersifat dengan kidam bakar. Allah bersifat kidam bakar ni, Allah Ta'ala yang menentukan ke? Allah yang mengqadakkan ke? Tak berkait. Ada ni. Adapun bakarnya syurga dan neraka, itu berkait dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab baqa Allah sifat yang wajib. Baqa syurga neraka tu perkara yang harus, bukan perkara yang wajib. Baqa Allah itu sifat yang wajib. Baqa kekal neraka, syurga neraka serta penghuni dia, tu perkara yang mungkin. Tu qada Allah. Allah yang mengqadakkan syurga, neraka serta penghuninya kekal. Kekal syurga, neraka serta penghuninya adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mungkin. Adapun kidam baqa Allah, bukan berkait dengan qada qadar. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Tuhan yang kedua selain daripada Allah tak ada. Adakah Allah yang menentukan? Tak berkait. Pada ni. Allah yang menentukan bahawa anak Allah tak ada.
Allah yang menentukan bahawa isteri Allah. Tak ada. Dah. Itu bukan berkait dengan ketentuan Allah. Itu bukan perkara yang mustahil. Tidak berkait dengan takluk iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Hak mungkin, hak haruslah. Ada ni. Jadi yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan takluk kudrah, qadar, takluk iradah, qada. Yang kita bicara sekarang ni takluk iradah, qada. Takluk jangan lupalah. Takluk ni kita panggil apa ni? Fungsi. Kerjaan. Kalau Tok Guru disebut tagang. Cuma kalau tagang ni kita ambil perkataan sudahlah. Kalau kita terdengar ada tuan guru yang mengajar tagang, tagang tu fungsi lah. Apakah takluk kudrah? Mengada meniada. Apa kalau takluk iradah? Menentu, menetap, memutuskan, tu takluk. Apa kalau takluk ilmu? Mengetahui akan sekian perkara. Takluk sama, mendengar akan sekian perkara yang ada. Takluk basar, fungsi sifat basar, melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu takluk dipanggil. Tagang tu mana fungsi kerjaan. Apakah takluk sifat hayah? Menghidupkan akan manusia. Hayah tidak ada takluk. Menghidupkan akan manusia itu takluk kudrah. Hayah tak ada takluk. Ada ni. Wujud kidam bakar tak ada takluk. Apakah takluk sifat wujud? Sifat wujud takluk dia mewujudkan makhluk. Mewujudkan makhluk itu takluk kudrah. Kidam bakar tak ada takluk. Takluk bakar membakarkan, mengekalkan syurga dan neraka, takluk kudrah. Badak ni. Hak ada takluk kudrah iradah, ilmu sama basar kalam. Takluk ni fungsi. Jadi qada takluk iradah, qadar takluk kudrah. Boleh tak tu hak gitu tu? Qada ketentuan azali. Iyalah, hak tu hak Melayu, hak Arab. Qadar perbuatan Allah. Jangan bunyi Melayu saja, bunyi Arab sama. Qada apa? Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Dah qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Orang tak tanya dak lain. Cukup dah tu. Jangan perkataan saja. Orang tanya balik. Tanjizi qadim tu apa benda? Saya tak tahu juga, saya pandai sebut je. Jangan gitu. Tanjizi qadim mana apa? Allah Ta'ala menentu pada sedia kala qada. Tanjizi hadis bagi kudrah, Allah mengadakan. Allah mengada bila? Allah mengada bila? Bila Allah mengada? Bila Allah mengada? Baharu tu ialah baharu. Bila Allah mengada? Sedia kala menentu. Mengada dengan sedia kala tak jumpa. Orang apa? Tak belaga. Apa dia qadar Allah mengada? Mengada tanziz hadis baru. Apa yang Allah mengada? Kita. Allah mengadakan kita lama dah. 60-70 tahun dah. Allah mengadakan kita. Apa yang Allah mengadakan? Mengadakan kita 70 tahun. Dah kalau umur 70 tahun. 60 tahun kalau umur 60 tahun. Apa yang Allah mengadakan? Apa yang Allah mengadakan? Akidah tu ada belaka. Tapi jawab tak pandai. Nanti jawab kan. Hak tu. Jangan gitu. Jawab dulu. Boleh jawab. Hak tu. Jawablah dulu. Qadha tanjizi qadim bagi iradah. Allah menentu pada sedia kala. Qadar tanjizi hadis bagi kudrah. Allah mengada yang baharu. Apa yang Allah mengada? Apa yang Allah mengada?
Apa yang Allah mengada? Jawapan dia mudah je. Ustaz tanya tu lah perkataan tu Allah yang mengada. Tahu betul jawapan tau. Ustaz tanya, apa yang Allah mengada? Apa yang Allah mengada? Yang keluar suara di mulut ustaz tu lah. Itulah Allah yang mengadakan suara. Baru dekat sikit tau. Allah mengada. Ni saya duduk ni Allah yang mengadakan. Saya diam ni Allah yang mengadakan. Saya hidup saat ni Allah yang mengadakan. Saya nampak dengar saat ni Allah yang mengadakan. Organ saya berfungsi sekarang ni Allah yang mengadakan. Darah mengalir Allah yang mengadakan. Papa gesok tak pergi. Tu tanya, apa yang Allah mengadakan sekarang? Ya apa ni dekat? Tu ustaz tu tanya tu, keluar perkataan tu. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadar perbuatan Allah. Kami dengar di telinga. Kami dengar tu pun Allah yang mengadakan dengar. Itulah perbuatan Allah qadar. Tu ya. Gimana? Jangan pergi jauh-jauh. Noh atas langit. Jauh. Dekat. Dekat. Kita duduk molek-molek, diam. Apa yang ada di tubuh kita pun, diam juga. Diam, barang yang ada pada tubuh kita, itulah Allah yang mengadakan. Itu qadar. Diam tubuh kita, Allah yang mengadakan. Qadar. Bila tubuh kita diam, kalulah kain tudung bergerak, ada hantu dalam tu. Duduk diam ni. Kain tudung bergerak, baju bergerak, kain bergerak. Tembak larilah jawapan dia. Apa benda ni? Tuan duduk diam, tudung bergerak, baju bergerak. Pastilah bila tuan duduk diam, tudung pun diam, tak bergerak. Baju pun diam, tak bergerak. Itulah Allah yang mengadakan. Diamnya tubuh, itu Allah yang mengadakan. Perbuatan Allah qadar. Diamnya barang yang ada pada tubuh, itulah Allah yang mengadakan. Itulah di perbuatan Allah qadar. Ta'alluq, tajizi, hadis bagi kudrah. Mengadakan kita 60 tahun, 70 tahun dulu. Apa jauh sangat gini? Takkanlah Allah mengadakan perbuatan Allah qadar hanya kelahiran kita dan kematian saja. Dan memang ada ajaran sekarang. Qada qadar ni kelahiran dan kematian. Memang ada fahaman tu sekarang ni. Itu saya berluas sekarang ni fahaman ni. Adalah rakaman-rakaman orang-orang yang ada kedudukan yang tinggi. Public figure juga mana kita kata kau. Orang ikutan orang. Kelahiran, kematian sahaja qada qadar. Jadi ta'alluq kudrah iradahnya kelahiran, kematian. Sedang berlaku seumur kita hidup 60-70 tahun ni, Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Allah tidak menentukan dan Allah tidak mengadakan. Lagi kok tu. Jadi Allah mengada kelahiran dan kematian saja. Dan kehidupan ni sebebas-bebasnya Allah serah kepada kita. Pilih buat baik, Allah akan balas syurga. Pilih buat jahat, Allah akan balas neraka. Ngam-ngam lah. Sebab dapat syurga, sudah molek lah. Sebab dia orang dipilih baik. Dia dapat neraka. Tak nak lari dah lah. Sebab dia pilih jahat. Dia buat jahat. Jadi baik jahat, sebebas-bebasnya. Hamba memilih, hamba melakukan. Tak ada qada qadar, Allah hanya mengetahui. Allah hanya melihat. Kita tak, Allah mengada. Takluk dari hadis bagi kudrah. Ni yang sedang berlaku ni. Kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita pakai pakaian, terlindunglah, tertutuplah aurah kita. Tertutuplah aurah kita. Tertutup aurah itulah Allah yang mengadakan. Perbuatan Allah. Bukan kain tu yang bekas pada menutupi aurah. Bukan kain tu yang bekas pada menutupi aurah. Tertutupnya aurah kita sekarang ni, ianya adalah
Allah yang mengadakan, Allah yang menjadikan, ianya perbuatan Allah. Allah yang menjadikan aurah tertutup, Allah yang buat aurah tertutup. Itulah qadar keesaan Allah pada perbuatan. Ini pegangan. Apa yang saya sebut semua tu ada tak di ingatan kita? Tak ada. Ingatan saya sebut ulang kali. Itu bicara bab maqam atas kurniaan Allah. Kami mengaji kita tasawuf hakikah, kami mengaji kita hikam, kami merasai. Sebab kami belajar, kami dapat maqam tu. Ni salah pengajian. Kita belajar, kita dapat aman. Kita belajar, kita beramal. Itu ilmu syariah yang diwajibkan kepada kita. Belajar ilmu tauhid, amalnya apa? Kita berpegang. Belajar ilmu fiqh tasawuf, amalnya apa? Amalnya kalau fiqh hak zahir, hak tasawuf hak batin. Itu yang menjadi kewajipan kita. Sebab belajar pada zahirnya kita memilih, kita melakukan. Beramal pada zahirnya kita memilih, kita melakukan. Itu kewajipan atas kita. Dan itulah hak kita boleh beramal. Orang yang belajar kitab tinggi-tinggi tu, ngaji kitab hikam ke, kitab adurun napih ke, dia nak beramal dengan makom yang ada di dalam tu. Bukan. Sebab makom di dalam tu akan dapat semata-mata kurniaan Allah. Sebab tu tidak diwajibkan kepada seseorang. Tapi bila belajar kitab-kitab tasawuf hakikah, dia mengetahui tariqah yang sebenarnya macam mana, guru tariqah mursyidnya macam mana, apa yang didapat dalam perjalanan tariqah, apakah yang akan didapat apabila disampai kepada maqam ahlillah, dia panggil ahlillah. Orang Tuhan ni, dia orang Tuhan dia ni, puak Tuhan dia ni. Sebab apa? Hati dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita ahlillah ni basirah dia macam mana, cerita. Belajar kitab hikam, belajar kitab durun napih, puluh-puluh tahun sekalipun, kalau Allah tak pilih, takkan dapat. Orang tu tak pernah belajar pun kitab hikam, kitab durun napih, sampai masa Allah angkat darajah maqam dia, sampailah tempat tu. Hak sekarang ni dia belajar kitab hikam, saya belajar kitab hikam, saya sudah hati, saya sudah, dia beramal. Ni karut-marut belaka ni, salah pengajian. Sebab apa? Yang belajar tak cukup syarat, pada ain pun tak lepas. Yang mengajar bukan guru yang mursyid. Yang mengajar ni, masuk. Tauhid. Masuk. Disuruh buat. Saya pernah pergi satu kelas. Sukaan lah puak dia. Ustaz Wan mari. Ngaji dengan tok guru dia. Ustaz Wan mari, dia kata. Sukaan. Lepas tu, balik tu. Bawa saya tu, orang mai tanya. Ustaz Wan, macam mana? Tak mari dah, kata. Apa? Dah mengajar. Saya tak belajar ni. Sampai baca. Dia tak belajar. Tapi laduni lah dia ngakunya. Apa yang dia ajar? Ni, masuk. Ni, biar masuk dalam hati ni. Apa masuk dalam hati ni? Sakit, sehat, sakit sama. Sehat, sakit sama. Kaya, miskin sama. Sebab apa? Itu semua datang daripada Allah, kekasih kita. Kena buat sama. Nak buat sama macam mana? Sehatlah. Sakit, ngokok lah. Nak buat sama macam mana? Tak ngokok sakit. Ngokok, keruk dahi. Nak buat sama macam mana? Dia dah suruh buat. Masuk. Allah. Masuk. Itu bukan peseng tu. Itu bukan guru yang sebenar. Itu bukan guru yang sebenar. Dia nak amal, dia nak buat, nak laku. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam FB tu, kami belajar kitab hikam, kami duduk maqam tu, kami seumpama ni. Kamu semua zulmah, kamu semua terhijab dengan Tuhan, kamu semua alim lidah je, kamu hati tak sapa ke Tuhan. Ni peseng nak kata apa tak tahulah. Yang pertama, dia dakwa diri. Yang kedua, dia tomoh orang. Ni syariat pun tak lepas kan. Ni ada FB sekarang ni pasal ni. Dia dakwa, saya lah belajar kitab hikam, saya lah kita belajar kitab durun napih, saya duduk maqam tu. Kamu tak akan faham perkataan kami, kamu tak akan faham, dia kata. Sebab kamu duduk main syariat situ je, tak apa ke Tuhan. Hak ni
Nak letak mana nak buat pemulihan ni? Hak ni pelik-pelik ni. Pelik-pelik. Dia dak tahu diri. Jadi dalam belajar tu, hak segi tu, masuk. Allah je. Nak buat macam mana kita orang awam? Itu bukan ilmu untuk diamalkan. Kita mengetahui tarikah macam mana yang sebenar. Guru tarikah mursyid macam mana yang sebenar. Tapi atas pilihan Allah, sampai maqam. Hak dan kita hikam cerita. Walaupun tak pernah belajar kita hikam. Itu je. Hak saya belajar dengan almarhum Tok Haji Rahmah baru, ngajar kita hikam, kita alun napih ke, alam untuk baca. Inilah mereka kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan suruh bubuh kita. Inilah orang yang sesuci-sucinya. Makrifah yang sebenar-benarnya. Tauhid yang khalis sungguh-sungguh, yang licin sungguh-sungguh. Yang tidak ada sebarang kesyirikan. Syirik maqam pun tak ada. Ini tauhid yang selicin-licinnya. Ini orang maqam awliya. Ni mereka. Ambo ni dia kata jauhnya dengan mereka. Tunggu lah. Dia cakap ambo ni jauh. Tapi ambo kasih kepada kekasih Allah. Awliya kekasih Allah. Hamba ni jauh, tapi hamba ni kasih kepada kekasih Allah. Mudah-mudahan hamba ni boleh gantung ekor serbang aulia illah kekasih Allah di padang mahsyar. Alhamdulillah. Ni tok guru. Hamba demo semua ni atas kurniaan Tuhan lah. Hak tinggi-tinggilah demonya. Ni hak hamba dia kata. Sebab hak belajar tu mungkin tinggi daripada tok guru atas kurniaan Allah Taala. Tapi almarhum tok guru ni dikenali sebagai aulia ilah. Tapi tak pernah mengaku pun. Hamba ni jauh. Hamba ni banyak salah. Tapi hamba kasih kepada kekasih Allah. Walaupun kalau kita mengaji tu aulia ilah, tak pernah mengaku pun. Ada ni. Hanya tunggu yang sebenar. Hak tunggu karuk ni, hak dalam ni, masuk. Mari. Bubuh dalam. Anak murid pun, ada makam. Dia tengok orang yang kau mata je. Tu orang syariat tu, ngaji tak habis-habisnya. Ngaji bak, sebab 20 tak habis-habis. Belajar bak air, belajar bak istinja, belajar bak hiknipah tak habis-habis. Bila nak sapa ke Tuhan? Ni. Hak pasal ni banyak memang banyak. Hak ni banyak FB pun banyak. Orang ngaji kitab tasawuf hakikah sungguh senyap je. Jaga hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang rendah dalam FB tu, itu bukan. Itu golongan yang tertipu. Dia belajar kitab tasawuf hakikah, hikam ke, adurun napih ke, al-manhalus safi ke, tanwirul qulub ke, dia tak cukup syarat, gurunya tidak mursyid, bukan guru yang sebenar. Itu je. Lepas tu kita macam mana? Kita macam mana apa? Belajar fardhain tauhid, belajar fardhain fiqh, belajar fardhain tasawuf. Kita beramal. Hak inilah ikhtiar usaha kita yang diwajibkan ke atas kita. Hak makam-makam tu kurniaan Allah, bukan diwajibkan kepada kita. Hak wajib kita ni, Ilmu fardhain tauhid, ilmu fardhain fiqh, ilmu fardhain tasawuf. Ilmu. Hak lebih payahnya amal. Kalau tauhid amalnya mudah je, berpegang. Fiqh amalnya mudah je sebab zahir. Tasawuf tu amal yang paling sukar. Hak tu nak kena mujahadah. Hak kewajipan kita. Ni ilmu fardhain tauhid, fiqh, tasawuf. Orang kata ada orang buat kajian, dia kata Allah, orang-orang sekarang dia kata walaupun belajar tu tahap universiti, fardhain dia cek tak lulus, dia kata. Seramai-ramai hak dia buat satu program tu dia, seorang tak lepas, dia kata. Seorang pun tak lepas fardhain. Sekarang ni bukan kata hak dia kata budak-budak you tu hak belajar ilmu dunia. Kadang-kadang hak tukang ceramah agama pun kadang-kadang. Fardhain tauhid, fiqh, tasawuf pun cukar-cemaking. Ceramah aje. Minta baca tauhid 40 tak pandai. Minta mengajar bab fiqh, Allah lama dah ana dak main bab fiqh. Lama ana dak main bab fiqh. Main mana? Bacalah, bukan main macam main bola. Ada ni ayat kapung. Lama dah ana tak main fiqh. Fiqh lama dah tak cara, tak berani nak mengajar.
Fadail tasawuf. Oh, tu lagilah jauh. Fadail tasawuf lagilah jauh sekarang ni. Fadail fiqh lah agak orang pandai sikit, tu pun tak selesai. Fadail tauhid permulaan pun tak lulu. Sekarang tu je kitanya. Main tinggi. Itu bukan guru yang mursyid. Dah baca kitab tasawuf hakikah. Tetapi bab tauhid, fiqh tasawuf fardhu ain lebih kurang dia. Buat main je kadang-kadang fardhu ain. Buat main je. Baca kadang-kadang tasawuf kitab Minhajul Abidin, Syairus Salikin. Oh, kalau betul-betul yang mengajar tu berguru, dia ada guru, dia bukan membaca sendiri. Ilmu dalam kitab Minhajul Abidin sangat-sangat ditekan. Ilmu dalam kitab Syairus Salikin daripada Ihya Ulumuddin tu sangat-sangat ditekan. Pembicaraan ilmu ada 7 bab dalam kitab Ihya Ulumuddin. 7 bab penekanan bab ilmu. Ada Imam Ghazali ilmu nombor 1. Nanti kita baca Minhajul Abidin nanti. Ilmu nombor 1. Macam mana orang yang baca kitab Imam Ghazali ilmu dikesampingkan, membaca sendiri. Sebab tu kalau pondok-pondok jalanan Imam Ghazali rahimahullah, antara kitab yang mesti ada Minhajul Abidin. Memang tugu pondok ni walaupun alim macam mana pun, kalaulah mengajar kelas orang kampung, dia ambil kitab kecil-kecil je. Saya ingat lagi almarhum Tugu Babun Najibuddin Kerandang hari Jumaat. Kitab kecil-kecil je. Saya nak baca kitab Minhajul Abidin tu, kitab yang kedua Tugu baca. Kitab yang pertama, Penawar Bagi Hati. Tugu balik Mekah. Duduk Mekah 30 tahun. Mengajar di Masjidil Haram sebelum disekat oleh pihak kerajaan. Tugu mengajar di Masjidil Haram. 30 tahun tu, keluar pagi balik malam. Keluar pagi balik malam. Belajar di Masjidil Haram. Kemudian boleh mengajar di Masjidil Haram. Walaupun mengajar, tapi masa belajar tetap Tugu belajar. Makan minumnya apa? Makan wah kherma. Hak orang sabit, hak orang sedekah. Lapar air zam-zam. Bukan ada duit pun. Mana belajar? Lapar kherma, hak orang sabit, hak orang infak. Tak ada kherma, air zam-zam lah. Kan lapar ni kan minum air tu dia lega sikitlah laparnya. Tu lah 30 tahun. Siapa? Boleh mengajar di Masjidil Haram. Tapi disekat oleh kerajaan, tu mengajar di rumah. Siapa mengajar di rumah? Kerajaan mari pula. Dia apa ni? Dia buat ni. Hak tu lah. Hak polis tu. Hak polis tu. Hak warna merah putih tu apa. Itu dia apa tu? Mamnu'un ta'lim. Dilarang mengajar. Tak boleh mengajar. Kalau mengajar, jaga. Tu Tugu pun terpaksalah balik. Nak balik ke Thailand. Buruan. Pada ni. Harga kepala masa tu. Masa dulu. Harga kepala 50,000 Malaysia. Harga kepala. Faham dah ni? Harga kepala ni. Makna Thailand nak Tugu ni hidup ataupun mati. Harga kepala masa tu. Tak boleh nak balik. Maka terpaksalah duduk di Malaysia. Mengajar kampung mula-mula sekali hari Jumaat. Penawar Bagi Hati. Kitab kecil je. Pindah kepada kitab Minhajul Abidin. Kita akan baca kitab yang ketiga tu. Ada ni. Tu orang alim 4 mazhab. Itu untuk orang ngaji khas dalam pondok. Ini untuk orang kampung. Ngajar kitab kecil-kecil. Kalau hak malam Tugu buat kelas maghrib. Kelas maghrib kitab Jawi. Harapan Tugunya orang kampung mari tumpang masuk belajar. Waktu lain semua kitab Arab. Waktu maghrib Tugu letak kitab Jawi. Biar kampung boleh masuk tumpang belajar. Berapa kerat je masuknya, tak peduli pun orang kampung. Bangga sangat di kampung kami ada Tugu alim. Mari pun tak. Mari Jumaat je. Mari Jumaat pun bukan masuk masjid pun. Hidup sembang kat luar ni. Action lah. Kampung saya ni. Action.
Dia marilah hari Jumaat. Bukan dengar pun, dia mari beli je. Sebab ramai orang menega hari Jumaat masa tu. Ada belaka sayur, ada belaka ikan, ada belaka masa tu. Orang ramai. Mari buat je. Apa? Action tu lah. Mana action mana oh sungguh dia. Mana gaya sombonglah action sama kan action tau ke action ke apa tu. Mai buat gaya je, tak belajar pun. Jadi Teguh Maghrib letak kitab Jawi, Pati Paridah, Pati Musolli, Hidayatus Salikin. Nak suruh kapur mai tu pam belajar. Kitab kecil sahaja. Ha ni hak jalanan Imam Ghazali. Fardu ain. Kalau betul baca kitab Minhajul Abidin berguru, baca kitab Syairus Salikin berguru, pasti dia akan tekan ilmu fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Sebaliknya dipermain-mainkan fardu ain. Dipermain-mainkan hak bab ilmu fardu ain ni. Jadi kita apa nak belajar? Belajar ni lah. Tapi tauhid di awal, fiqh yang kedua. Kita nak belajar bab syarat sujud tu pun setakat mana ilmu yang kita ada. Hak kitab yang kedua tu. Dahulu kita bicara bab niat, ada 4 martabat. Qasad saja, qasad dan ta'ayun, qasad ta'arud ta'ayun, qasad ta'arud ta'ayun nafsah. Ingat tak? Buat ujian nanti akhir tahun ni. Ingat molek tu. Dah kita nak akhir tahun dah ni. Kita akan buat ujian tanpa beritahu. Masuk dalam masjid ni kita tutup pintu, kita beri kertas, kita beri pensel je. Jawab. Berapakah syarat takbiratul ihram? Datangkan 10 daripadanya. Berapakah syarat membaca Fatihah? Datangkan 5 daripadanya. Duduk jauh-jauh, jangan meniru. Aku nak kira. Dah cidok kitab dia dalam beg. Dah cidok kitab pun luar. Beg pun luar. Hanya bab niat sahaja. Qasad dan ta'ayun, qasad ta'arud ta'ayun, qasad ta'arud ta'ayun nafsah. Ada 4 martabat. Hatu kita nak belajar fardu ain. Kitab yang kedua. Kitab yang ketiga dahulu 20 sifat yang keji, 20 sifat yang keji dan terpuji. Hatu fardu ain kita. Ada ni. Ni kita walaupun kitab yang sama, kitab yang pertama yang kedua, kitab dia tu Sibyan, insya-Allah habis je bahagian tauhid. Dia tu sampai musak 8, kita akan cari kitab tauhid suku untuk ganti yang pertama ni. Sekarang kitab yang pertama Hidayatus Sibyan bahagian tauhid. Kitab yang kedua bahagian fiqh. Kita mulai di musak 8 sampai selesai musak 7, habis kitab Hidayatus Sibyan bahagian tauhid. Kita akan cari kitab tauhid khas suku. Ganti balik nak tauhid, fiqh, tasawuf. Ni kita nak ngajinya. Nak belajar, nak amal. Nak belajar, nak amal. Bahagian kita. Bahagian anak cucu kita. Nak cerita bab makam. Cerita bab syariat, pencukar cemaking. Tapi sakit kita mengaji bab hukum hakam yang kena atas kita, memang sakit. Tapi kalau kita mengaji makam, memang sedap. Sebab boleh khoyar. Belajar orang tinggi-tinggi. Belajar orang makam-makam tinggi, dia pun khoyar macam dia juga. Ginilah. Cerita bab kekayaan. Orang yang cerita bab kaya dalam fogereng tu, macam kaya belaka dah. Khoyah ada dalam tu. Keluar, bawa motor je. Tapi masa dia diulik dalam tu, dia boleh lambung duit tau. Dia ni. Dia main minda. Dia main minda apa anda ni? Dia lambung duit ni. Ada dalam tu macam jutawan belaka dah. Dia boleh main minda. Sama juga. Guru yang tidak mursyid, dia baca kitab tasawuf haqiqah, hak makam aulia ni, dia letak macam dia dan dia nak jadikan anak murid dia. Maknanya khoyar seumpama tu. Sedap. Sebab cerita tinggi-tinggi, orang lain ni duduk bawah belaka ni. Orang syariat belaka duduk sampai ke Tuhan. Orang terhijab, jauh dengan Tuhan. Banyak zulmah. Letak situ. Dia ahlilah. Orang rapat dengan Tuhan. Orang ada makam. Mana ni? Sedap. Hak ngaji basing tu ditipu oleh syaitan. Hak belajar ni. Belajar bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf. Ni hak bahagian kita. Memang sakitlah.
Sebab apa? Sebab kita nak perobat diri kita. Kita nak belajar, nak perobat diri kita. Kita bicara bab pegangan pun. Macam yang saya tanya tadi, tu dia nak jawab je. Tapi memang pegangan kita. Apa dia yang Allah mengadakan? Qadar. Yang sedang berlaku sekarang ni lah. Lepas tu kata jawapan mudahnya, tu ustaz duk tanya tu. Itulah perbuatan Allah. Tu mudahnya. Dan ni. Tapi kadang-kadang ada orang tak tahu sungguh. Dia ingat ke perbuatan Allah ni. Hak langit, hak planet-planet tu, hak bergerak, berpusing tu. Itu ya perbuatan Allah. Hak ada di bumi ni tak ada. Bukan perbuatan Allah. Diberi keizinan oleh Allah dengan bahawa Allah tidak sekat. Allah tidak halang. Allah buat. Tak. Allah tidak sekat, Allah tidak halang. Allah mengetahui, Allah melihat. Allah akan balas baik dan balas jahat pada hari akhirah. Itu je. Memang ada yang seumpama tu. Jadi kita ni bicara bab ta'alluq iradah, qada. Ta'alluq qudrah, qadar. Qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk lemah, tidak ada perbuatan. Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, apa yang Imam Ghazali kata ni, itulah pegangan kita. Apa yang Imam Ghazali kata, itulah pegangan kitanya. Imam Ghazali mengatakan, jikalau berhimpun, walau ishtama'al insanu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu an yuharriku fil alami zarratan aw sukkinuha duna iradatihi wa masyiatih la ajazu anhu. Jikalau berhimpun manusia, jin, malaikat, syaitan berhimpun akan bahawa menggerak mereka pada alam satu benda yang halus sebesar zarah, dan ataupun mendiamkan pada alam ni satu benda sebesar zarah yang bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, la ajazu anhu. Nasya lemah sekali mereka itu daripada menggerak dan mendiamkan. Ni berhimpun ni manusia, jin, malaikat, syaitan, hanya nak menggerak ataupun mendiamkan satu benda yang sebesar zarah. Nescaya lemah mereka itu. Sebab apa? Semuanya perbuatan Allah. Makhluk, manusia, jin, malaikat, syaitan lemah. Faham tak ni? Jangan kita dengar, gitu benar. Apa pula itu timbulnya? Imam Ghazali kata lah. Yang kita, siapa gitu? Capu habis ni dengan malaikat sekalian. Malaikat sekalian sekalipun makhluk yang lemah, hamba Allah. Nak menggerak ataupun mendiamkan hanya satu benda yang sebesar zarah, yang bukan datang dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, nescaya lemah mereka itu. Lemah, tak boleh buat. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tubuh kita bergerak, perbuatan Allah. Ada semut yang halus tubuh kita bergerak, perbuatan Allah. Ada habuk yang halus sangat-sangat di pakaian kita. Bila tubuh kita bergerak, pakaian Allah gerakkan. Habuk yang sangat halus yang ada di pakaian, Allah gerakkan. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu. Berhimpun manusia, jin, malaikat, syaitan, hanya untuk menggerak atau mendiamkan satu benda yang sebesar zarah. Tahu tak zarah ni? Atom. Satu benda yang halus, atom dia panggil. Nak menggerak, nak mendiamkan, berhimpun. Semua manusia, jin, malaikat, syaitan lemah, tak boleh buat. Semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan. Tapi pada zahirnya, kekuatan kita belaka daripada budak pakai tua pun. Gerak diam kita ni kerana kita bertenaga. Gerak diam ni kerana kita ni ada tenaga lah.
Kita boleh gerak, kita boleh diam. Boleh melihat kan ada mata, boleh mendengar kan ada telinga. Zahir ni makhluk belaka. Itulah qada qadar. Itu ghaib. Hak zahirnya memanglah kekuatan yang ada pada tubuh kita. Tengok budak-budak tu kan sihat, dia berlari, dia bermain-main. Siapa? Hak sihat. Kalau hak tak sihat, senyap je. Berapa? Demam. Hak senyap tu demam lah tu. Kalau tak demam, abang apa ni? Pergi mari-mari lah. Mari mana? Dia boleh bergerak. Memang sebab dia ada tenaga. Itu hanya pada zahir. Kesemua tu qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala ghaib. Inilah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ni. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman ke ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib, barzah ghaib. Qada azali hanya Allah yang mengetahui, ghaib. Hak qadar yang sedang berlaku sekarang ni. Hak qadar yang sedang berlaku sekarang ni. Zahirnya perbuatan hamba. Dak qadar perbuatan Allah ghaib. Boleh bukti tak bahawa yang berlaku sekarang ni perbuatan Allah? Boleh bukti tak kewujudan malaikat? Tak boleh buktikan sebab benda gaib. Boleh bukti tak kewujudan alam barzah? Tidak boleh buktikan sebab benda gaib. Macam nak buktikan bahawa yang berlaku dalam kehidupan kita ni perbuatan Allah? Kalau kita tak makan, lapar, makan, kenyang. Hak gitu, hak zahirnya. Buktikan kenyang, lapar Allah buat. Nak buktikan macam mana? Gaib. Hanya mula-mula sekali ni. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Dan mereka yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang apa? Sembahyang sempurna zahir dan batin. Itu panggil mendirikan sembahyang. Bukan bersembahyang. Mendirikan sembahyang. Sempurna zahir batin. Tapi sebelum mendirikan sembahyang, allazina yu'minuna bil ghaib. Atau mula-mula. Wa yuqimuna shalah ni Nabi nak hijrah ke Madinah dah. Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi nak hijrah ke Madinah dah. Barulah dia difardukan sembahyang. Sebelum tu, apa penekanan Nabi? Beriman dengan perkara yang gaib. Itu Nabi sampaikan di awal Islam. Kita pun samalah. Sembahyang rajin. Tapi bab iman, bab akidah. Semayang dengan ilmu ni bukan semayang adah tradisi. Kalau semayang adah tradisi, pada ain tauhid, pekoh, tasawuf pun tak peduli, itu tak ada benda tu. Itu budaya saja, trend. Daripada budak. Gitu lah. Kalau kita terdidik daripada budak, semayang adah. Gitulah jadi siapa ketua semayang adah. Kita nak kena didiknya macam mana? Sembahyang serta akidah yang sebenar. Sembahyang dengan ilmu pekoh lengkap fardu ain. Kena ajar molek. Ni Datuk Sebiang je ni. Petunjuk bagi Sebiang. Kanak-kanak. Tapi kita tak terjemuh kanak-kanak. Mereka yang baru belajar. Ni Datuk Sebiang baru belajar ni. Bukan level pertengahan tu. Yang kita duk bicara beberapa syarat bagi rukun sembahyang. Itulah orang baru nak belajar fardu ain. Hanya gaib, hak pegangan ni. Qada azali hanya Allah mengetahui. Qadar perbuatan Allah pun gaib. Yang zahirnya perbuatan hamba sendiri. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita iradah qada azali ni dahulunya berhenti di pembicaraan berkait dengan perkara jahat. Diharamkan menyandarkan kepada Allah. Kemudian dalam situasi tertentu nak elok daripada kata cercaan orang, syarak membenarkan. Kemudian berkaitan dengan perkara jahat, hak wajib redaknya daripada pihak mana, hak haram redak, wajib benci, wajib marah daripada pihak mana. Kita bicara dah dahulu. Sifat kepujian yang ke-9. Jangan lupa
Sifat kepujian yang ke-9. Kitab yang terdahulu, kitab yang ketiga yang habis dah tu. Bicara bab redha dengan qada Allah. Termasuk qada yang jahat. Redha. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita yang terdahulu kita tak belajar, yang dahulu kita banyak tinggal semayang, sekarang kita bertaubah, kita belajar fardu ain, kita qada balik semayang. Ada yang mencadangkan hak qada semayang ni buat daurah mana? Buat daurah. Malu dak nak buat daurah dak. Daurah qada semayang kepada mereka yang masa muda joli. Daurah qada semayang. Sebab bicara qada semayang di surah Imam hari Selasa. Hari Selasa minggu depan saya nak tanyalah. Masuk kitab Musolli, nak buat daurah tak sekejap. Daurah. Nak daurah buat qada semayang. Maknanya apa? Orang banyak hutang semayang. Mari tengok. Mu'ajin ni hak qada semayangnya. Beratlah. Jadi dulu tak belajar fardu ain. Banyak tinggal semayang. Hak saya jumpa, orang puang. Saya beritahu terang. Orang puang. Orang lelaki memang hak saya jumpanya memang dia sengaja sengeleng. Tinggal semayang. Orang puang. Tinggal semayang kerana jahil, hik dan nipah. Tu hak berlaku. Hik kering, dia tak semayang lagi 1-2 waktu, 1 hari. Nak beranak tu 3 hari tak semayang dah. Nipah kering dah, tunggu 40. Lepas tanya pula, Ustaz, sebenarnya orang tua duk sebut tunggu 40 tu apa dia? Wallahualam, saya kata. Tahulah kata tunggu 40, tak ada tunggu 40. Tunggu 40, tunggu 44. 44 tu apa? 10 tambah sehari, 10 tambah sehari, 40 tambah 4, 44. Lepas tu dia pun, ni, siap daunnya. Siap daunnya jangan sakau. Mana, pada siap, koyok daunnya tu, dia kena koyok biasa, gitu. Jangan ada sakau tengah tu. Sakau je, cendeng lalu. Ni ada ni, nak ngoyang ke, nak apa ke. Ni. Ada. Mana masa tarik, masa tarik tu, mana tarik ni biasa, gitu. Biar mana apa? Pelepah sungguh. Jangan sampai tengah tu, warna ni. Ada masalah. Barulah lepas 40 tu, barulah mandi. Barulah semayang. 30 hari kering dah. Gini, biasa qada. Ini biasa qada. Orang dulu jahil. Orang dulu jauh daripada majlis ilmu. Jahil mereka, di atas jahil dimaafkan. Ada ni. 2 jahil yang dimaafkan. 2 jahil yang dimaafkan. Mana pun maaf, syarat tak ambil dosa. Dia jahil ni, tapi syarat tak ambil dosa. 2 jahil syarat tak ambil dosa. Yang pertama, jahil kerana baru masuk Islam. Tu syarat tak ambil hukum, tak ambil dosa. Walaupun dia buat salah macam mana pun. Ni orang baru masuk Islam, dia semayang, dia cakap sama kawan dia, sama mu'allah. Slow dia cakap. Orang Islam ni, tak kena bunyi. Jangan cakap, batal. Semayang belaka dah ni. Sudah semayang, lain kali kalau semayang jangan bercakap. Kami cakap perlahan je. Tak boleh. Kena ulang semayang ke tak? Dah. Semayang dia sah. Tak payah ulang balik, tak payah. Dia cakap nyonyi 2 orang dengan semayang. Maaf. Sebab dia jahil. Tangga tu mana? Orang masuk Islam ni. Jahil dimaafkan. Satu laginya, orang yang jauh daripada orang mengajar. Orang zaman dulu, memang tak ada majlis ilmu. Jahil mereka, termasuk jahil dimaafkan. Tapi jahil kita, jahil cari penyakit. Jahil cari jahil ya tau. Panggil. Tak mau belajar. Orang mengajar tak mau peduli. Ni jahil cari jahil. Dia nak jahil. Dia tak mau belajar. Tak dimaafkan. Jadi kalau kata dulu, macam orang dulu, ajar tunggu 40, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah. Kita kena bertaubah. Kita kena bertaubah. Sebab kita tak belajar. Jadi makna kalau dulu kita tak belajar, dulu kita banyak dengan semayang, qada Allah, kita wajib redha. Jangan duk soal. Ya Allah, kenapalah engkau ya Allah tidak qadakan aku belajar dari muda? Kenapa engkau ya Allah tidak qadakan aku ni tak dengan semayang muda? Jangan. Wajib redha. Redha dari pihak qada Allah. Tapi tak belajar tu pilihan kita. Tengah semayang pilihan kita. Wajib kita kena taubah. Dari sudut pilihan kita. Ada ni.
Dia kena tak molek tu, bab pegangan. Macam kata hak berlaku di Palestin sekarang lah. Pegangan kita, qada qadah. Itu bahagian pegangan. Bahagian zahirnya, bagi mereka memperjuangkan. Bagi kita yang ada jauh ni, kita bagi sokongan. Itu bahagian zahir. Kita kena nyatakan kebencian, kemarahan kita kepada pihak Zionis, hak laknatullah yang menzalimi orang Palestin. Ada ni. Dah jadi apa? Tak jadi apa pun. Jadi apa itu bukan urusan kita. Kita nak menzahirkan kebencian, kemarahan. Orang kata pula, dah, duk bising-bising pun, hak di Palestin Israel tak peduli pun, itu dia. Kita nak menzahirkan. Duduk berhimpung di padang-padang. Menzahirkan kebencian, kemarahan. Masjid tak mari. Berjalan waktu tak mari. Belajar ilmu agama tak mari. Itu bab lain pula. Itu kita dakwah lah merekanya. Ada ni. Hak mereka tak mari masjid, hak mereka tak mari belajar, tiba-tiba masa berhimpung untuk menzahirkan apa dia? Solat nak sebut dah reti. Nak tunjukkan kesokongan kita kepada pihak Palestin. Dia keluar tu satu kebajikan dah. Dah di masjid tak mari, dakwah lah dia. Dia belajar pun tidak, dakwah lah dia. Kita majmuah rajin. Apa berlaku pada masyarakat, kita tak tahu je. Kita kurang satu perkara. Duk bersoal, duk keluar ramai-ramai, berhimpung, menzahirkan kebencian kepada Zionis laknatullah. Jemaah 500 tak mari masjid. Tu dakwah lah bab tu pula. Dah berhimpung, itu bahagian zahir. Itu bahagian zahir. Menyatakan sokongan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau ada kutipan derma, kita infak. Ada ni. Infak, bina masjid, nanti kena bung pula. Itu bukan urusan kita. Ada pula orang soal gitu. Kita infak, lepas tu jadi masjid. Masjid tu, masjid orang Malaysia yang derma. Kejap, letuk di Israel habis. Kita, banyak mana mau derma? Juta. Derma RM10 duk cakap. Derma RM10 RM1 je. Duk cakap macam dia derma sejuta. Ada gitu, derma tempat-tempat lain ya. Tak mahu tak derma lah Palestin. Ada orang cakap gitu, memang tak cerdik lah. Itu bahagian zahir. Hati redha, hati sabar, itu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rakyat mereka terbunuh, syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian mereka. Dan kita tak mati. Kita mati juga. Tapi kita mati dalam keadaan lalah. Mereka di Palestin bukan pada masa sekarang. Pada masa tenang pun mereka sentiasa ingat akan kematian. Sebab apa? Bila masa bom akan jatuh atas rumah mereka. Lepas tu terkadang muslimat mereka tidur dah kadang menutupi aurah. Takut tidur malam, rumah diletupkan, jenazahnya dijumpai dalam keadaan aurahnya tertutup. Sebab apa? Mereka sentiasa ingat kematian. Dan orang Palestin ni pula, di kalangan keluarga mereka ada syuhada. Bila ada syuhada, orang yang mati syahid dunia akhirah, dia akan dapat beri syafaat ber-70 orang ahli keluarga. Dan kita, siapa nak beri syafaat kita? Kita hanya bergantung pada syafaat Nabi SAW. Keluarga mereka, orang mati syahid. 70 ahli keluarga boleh bagi syafaat dengan dimasukkan ke syurga, walaupun sepatutnya ke neraka. Itu mereka. Zahir dunia, maknanya keburukanlah bagi merekanya. Kita pandang zahir, kita nyatakan sokongan pada pihak Palestin, menzahirkan kebencian kepada Zionis laknatullah tu. Sebab puak Zionis laknatullah ni dia ada rangkaian-rangkaian dia. Dia ada rangkaian dia di mana-mana. Mereka-mereka yang dapat support daripada Zionis laknatullah di mana-mana pun ada. Ada ni. Yang mana yang dapat bantuan rangkaian Zionis ni, dia hanya menzahirkan tak setuju secara jelas tak jelas sahaja. Sebab apa? Sebab mereka ada yang dapat
Siapa? Bantuan daripada Pak Zionis laknatullah. Zionis antarabangsa. Mereka ada rangkaian mereka sendiri. Walaupun orang Islam sendiri pun. Dah pelik apa? Orang Arab sendiri pun. Yang ada hubungan diplomatik lah dengan Israel laknatullah. Pelik apa? Tapi dalam bab pegangan, bab syarat zahir, kita tak boleh marah lah kepada Zionis laknatullah sebab qada Allah. Qada Allah tu bab pegangan. Marah tu bab zahir. Kena tak molek. Lepas tu hati reda terima, tak bersoal. Ya Allah, kenapa ya Allah engkau biarkan di Palestin? Jangan bersoal kerja Allah. Kami sudah berdoa, kami baca kunut nazilah. Kenapa masih lagi berlaku? Kenapa ya Allah? Tu tak reda dengan qada Allah panggil. Tu bagian hati pula. Bagian pegangan, bagian zahir, bagian hati tasawuf, bagian hati tasawuf. Letak molek. Betul lah kalau mai duk keluar tunjuk sokongan pada pihak Palestin. Kemudian pula menunjukkan kebencian pada Zionis laknatullah. Pergi masjid tak mari, belajar tak mari. Mulut pula kebuk je dengan rokok. Ada kata dah. Jadi gitu. Mana kena berubah lah. Hak keluar padang tu satu perkara. Main masjid satu tuntutan yang lain. Belajar fardhu ain satu tuntutan yang lain. Mana ni? Tapi nak kena tu. Tauhid pegangan, fiqh hak zahir, tasawuf hak batin. Ini semua fardhu ain belaka kena tahu molek. Hak nak redha dari sudut mana? Redha dari sudut qada Allah. Memanglah dulu kita tak belajar. Pilihan kita dulu kita tinggal semain pilihan kita wajib taubah. Gitu je lah. Kalau kata mereka bertanggungjawab kita, anak kita buat perkara Tuhan larang. Dari sudut, daripada pihak qada Allah kita redha. Dari pihak pilihan dan perbuatan anak kita buat benda Tuhan larang, kita wajib kena benci, wajib kita kena hukum. Ada ni. Kita berpegang apa yang anak kita buat tu qada Allah. Hati kita redha, kita terima bagian tasawuf. Bagian zahir, kena ambil tindakan lah. Itu bagian zahir, bagian pekah. Anak kita buat benda Tuhan larang. Akidah kitanya qada. Bila perkara larangan yang anak kita buat tu qada, kita tasawuf wajib redha, wajib sabar. Tapi dari segi pekah zahirnya, kita kena ambil tindakan. Itu tiga tu kan. Islam, iman dan ihsan. Jadi bab perkara jahat tu kita sambung semula lah. Jadi minggu ni, minggu lepas pun tak masuk juga. Minggu ni pun tak masuk juga. Berkaitan yang kita bicara berkaitan dengan qada Allah pada perkara yang jahat. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Muka surat 19. Baris yang keempat daripada atas. Muka surat 19. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 8 perkara yang menjadi syarat rukun sujud. Jangan kosak. Pahala kosak ni. Kosak ni bahasa Arab. Tapi kita jadi bahasa Melayu dah kosak ni. Jangan kosak dengan turunnya itu daripada i'tidal, turun daripada berdiri, turun kepada sujud tu. Jangan kosak bagi yang lain daripada sujudnya. Sujud daripada berdiri, turun ke latar tu, jangan kosak lain daripada sujud. Kosak lain macam mana pula? Ular lalu kot depan. Dia pun ambil benda, dia pun katak ular. Dia pun tunduk sampai ke bawah, contoh. Lepas tu,
Kebetulan dia sudah dah habis baca Fatihah. Sepatut nak kebetulan dia masa tu tengah iktidal. Dia baca Fatihah selesai, rokok selesai, iktidal selesai, ular lalu kat depan. Dia pun ambil kayu, dia pun tunduk, dia kata ular, contoh. Nak contoh ni. Kebetulan iktidal atau makninah dah. Turun bawah dah ni. Pakar terus pada sujud tak boleh. Sebab kosak lain tu. Kosak nak kata ular. Lepas tu macam mana? Berdiri iktidal semula, baru turun semula. Gitu je lah. Dengar pelik tu dah. Dah. Kalau turun ke latar tu, kalau dah kosak sujud, kosak apa pula? Contoh. Contoh. Tu bukan. Itu bukan sujud. Itu iktidal. Itu rokok. Rokok bicara dahulu kan. Jadi, lepas daripada Tok Imam baca surah jadah tu, jadi kosak makmum tu nak sujud. Tiba-tiba Tok Imam berhenti di rokok. Ada. Makna makmum kosak rokok ke kosak surah jadah? Jadah. Tapi Tok Imam berhenti di rokok. Makmum ni boleh tak nak berhenti sekali jalan di rokok? Sebab Tok Imam tak jadi surah jadah. Satu perangan boleh. Sebab apa? Sebab makmum ikut Tok Imam je. Tapi kalau kita Tok Imam, kita semasa seorang, kita baca sejadah. Nak tunggu sejadah ni, tunduk je. Alah, tunggu ke bawah payah pula nak bangun. Pakai wing rokok lalu tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kosak nak sejadah. Dia kena berdiri semula, baru tunduk pada rokok. Itu bicara buat rokok dahulu. Itu bicara buat rokok. Sebab dia baca sejadah, siapa dia ayat sejadah? Sejadah lah. Dan dia memang kosak nak sejadah. Tapi siapa sebab jalan, tak jadi biar pakai rokok sudah tak boleh. Sebab dia turun tu bukan kosak rokok. Dia kosak benda lain. Dia kena tegak semula, baru turun pada rokok. Ini bab sujud. Bab sujud. Jadi dia iktidal comel dah ni, ular lalu ke apa ke, dia pun tunduk kata ular. Lepas tu ular pun lari. Iktidal atau makninah dah. Pakai jadi sujud lalu tak boleh. Dia kena bangun semula, barulah turun sujud. Itu mana jangan kosak turunnya itu bagian lain daripada sujudnya. Ni jarang berlaku lah ni. Kalau ada ular lalu kat depan, berteriak, bertepik hanya. Melopak-lopak Ke mana? Ke mana? Ular lalu kat depan. Mana kayu tadi? Nak kata ular tengah semayang je lalu. Nak tengok orang semayang ni. Kok pada ular tu, ular pun lalu lari. Orang ada karamah tu. Ada karamah lah tu. Kalau lalu depan dia tengok, orang semayang ni. Hamba Allah, aku hamba Allah. Jangan duduk litah orang semayang. Ambil rotang, kau. Dia pun, ular pun reti, dia pun lari. Ada karamah tu. Takut apa ular makhluk tak boleh bekah. Tak boleh bagi mudarat. Takut Allah sudah lah. Takut Allah apa ni? Takut ular apa? Pucat kesi. Pusat kesi tau. Hak pucat hak tak ada darah muka tu. Pusat kesi lah. Sebab apa? Takut apa? Takut makhluk. Makhluk tak boleh bekah. Takut ke Tuhan sudah lah. Kan cakap ada makam kan? Baru nampak. Trauma. Dah ular lalu depan. Petepik lah yapan dia go. Tapi kalau siapa makong sungguh, ada apa-apa pun. Tak lari. Lagipun ular akan hormat sebab apa? Dia ada kemuliaan di sisi Allah. Hak sebenar lah ni. Hak sebenar. Takut apa pada makhluk. Tapi kalau takut makhluk, tak ada salah pun. Sebab takut ni benda bukan pilihan. Takut berani bukan benda ikhtiari, faham tak? Benda ittirari. Benda yang bukan pilihan. Syarak sedikit pun tak ambil hukum. Takut berani ni boleh buat ke? Buat gok berani. Buat berani. Boleh buat. Dia bukan benda pilihan. Tak ada hukum di situ. Ni cerita hebat-hebat. Kalau ular di situ, yakin tak bahaya kita? Memang yakin. Lepas tu, syirik kan? Sebab yakin ke makhluk? Kita yakin? Memanglah yakin.
Ular ke, kala ke, jengking ke, yakin tak dia akan memudaratkan kita? Memang yakin. Pisau tajam, orang ugut kita, yakin tak pisau tu akan memudaratkan? Memang yakin. Tapi pegangan kitanya tetap dah. Tu yakin kepada asbab. Sebab kita orang awam, tak ada salah, memang yakin. Ni yakin kepada makhluk syirik. Tu salah pengajaran. Kita hok pakai kata tadi tu, pakai baju, kain, tudung, yakin tak tertutup aurat? Yakin tak? Orang mari rumah kita. Kita pun naik atas rumah, cari kain kelubung. Kain kelubung lah. Dari mari apa dia mari bisalam pun dak Lari naik atas rumah, cari kain kelubung, baru keluar semula. Yakin tak kain kelubung tu akan menutupi rambut kepala kita? Yakin tak? Yakin. Kalau berpegang semata-mata kain tu yang menutupi aurat, kapir pegangan tu. Kalau berpegang semata-mata kain yang menutupi aurat, kapir pegangan tu. Tertutupnya aurat sebut tadi kan, itulah qadar Allah yang mengadakan, Allah yang buat. Tapi kita pakai kain, kita cari kain kelubung, yakin tak aurat kita tertutup? Memang yakin. Itu yakin pada asbab. Kita makan nasi, yakin tak kenyang? Yakin. Kita minum air, yakin tak hilang dahaga? Memang yakin. Kita bawa kereta. Kereta pula kereta sedap ni, kereta baru-baru servis apa semua minyak banyak, yakin tak perjalanan kita tu akan lancar? Yakin. Tengok minyak lah. Nak habis minyak dah ni. Ni hak ni lah hak lebuh raya. Minyak siapa dah? Allah Taala. Pakai terus. Macam mana? Yakin tak kalau buat gitu, habis minyak kereta akan mampu tepi highway? Yakin tak? Memang yakin lah mampu. Tapi sebenarnya kereta bergerak ke, tak bergerak ke, Allah buat bukan minyak tu. Tapi apabila ada minyak banyak, yakin. Bila minyak tak ada, bimbang. Tak ada apa, itu bukan berkait dengan pegangan. Maka sekarang kan, yakin kepada asbab, syirik, kafir, itu bukan-bukan belaka tu. Itu tadi salah pengajar tasawuf hakikah. Dan guru yang tidak mursyid. Dia pun sebar dalam FB. Itu pun ranah belaka tu. Yakin asbab lah. Yakinlah ular memanglah. Kecut perut. Makna apa? Tidur malam apa? Ngigak. Ngigak lah tidur malam. Dah, mari mana ular masa tengah semayang. Tu kalau lari sampai ke meminta tolong, tu semayang batal lah. Semayang batal lah. Tapi kalau dia lari, mulut tak bunyi apa, semayang tak batal. Lari, masuk bilik lain, selamat, sambung semayang. Tak batal. Tak apa, tu dia semayang syidatul khaw, tak batal. Tapi kalau mulut dia bunyi, ular bunyi. Ular lah. Tu batal semayang lah. Tu batal lah. Nak cerita ni, ular lalu, dia ambil kayu, tunduk. Suruh ular tu lari. Masa tu dia iktidah siap dah. Nak turun sujud dah sebenarnya. Iktidah tamanninah dah. Jadi diturun, kosakannya apa? Kosak dia bukan untuk sujud. Kalau seumpama tu, dia wajib kena berdiri semula, walau turun kepada sujud. Itu hak syarat yang kelima. Kemudian kita hak berhenti dahulunya, hak berkaitan dengan semayang atas kursi tu. Semayang atas kursi. Dia pergi pada syarat yang ketujuh tu. Dia termasuk dengan syarat yang kedua tu. Sebab saya pun cerita pun tak tu lagi, jadi orang tu tanya semacam lah bab mata kursi ni. Tapi masa bicara bab rukun qiyam dahulu, bicara semayang orang sakit dahulu, saya sudah bicara dah semata kursi ni. Pada ni orang yang uzur daripada berdiri, semayang duduk. Hak sunnah Nabi SAW, Nabi semayang talata. Talata bukan atas kursi. Jadi macam mana dengan semayang atas kursi? Kita cerita ni mazhab Syafi'i. Dia duduk ni, duduk atas latar ke duduk atas kursi ke, samalah nisbah duduk.
Untuk baca Fatihah, untuk rokok, untuk iktidal, sama je. Untuk duduk antara dua sujud, untuk duduk tasyahud atas latar ke atas kursi ke, sama je lah duduk dianya. Yang timbul persoalan adalah berkaitan dengan menyempurnakan syarat sujud yang 8 perkara, syarat yang kedua dan syarat yang ketujuh. Syarat kedua, kena bumi 7 anggota. Syarat yang ketujuh, tinggi punggung daripada kepala. Kalau sujud isyarat daripada atas kursi, dahi, tangan, lutut kena latar ke tidak? Kalau kena latar pun setakat perut jari kaki je. Dahi, 2 tangan, 2 lutut terapung atas udara. Satu. Yang kedua pula, tunduk ke hadapan, masih lagi rendah punggung daripada kepala. Kalau nak suruh tinggi punggung kepala, sujud kena masuk kepala bawah kursi lah. Nah, kan dia kan nak sujud, kepala kena masuk bawah kursi ya tak? Barulah tinggi punggung dia kepala. Dia 2 syarat ni. Jadi dia begini je. Kita cerita mazhab Syafi'i. Orang batas kursi tak ada cara lah. Kalau mazhab-mazhab lain dia mudah je. Dalam syarat sujud ni kita kira mazhab Syafi'i. Dia begini je. Ada orang, kalau dia ada orang, masa saya bicara minggu lepas tu, orang gemuk. Ada orang di Mekah dia kata, batas kursi Mekah ni bukan orang Mekah buat. Orang Mesir, orang Syria dia kata, sebab orang dia gemuk. Orang gemuk ni tak boleh turun latar. Turun tak naik. Faham tak ni? Jadi kalau orang gemuk, dia tak boleh turun latar, dia tak boleh turun sungguh lah. Untuk sujud ke, untuk duduk ke, tak boleh turun latar. Sebab dia turun tak boleh naik. Faham tak ni? Kalau turun tak boleh naik, dia tak boleh turun. Ni mazhab Syafi'i kita. Mazhab Maliki turun. Mazhab Maliki waktu pertama berdiri, lepas iktidal mazhab Maliki turun. Tak boleh naik, tak boleh naik, itu suku kira. Dia kena turun. Mazhab Maliki. Tak boleh naik, tak boleh naik, sambung semai duduk atas latar lah pula Fatihah. Sekarang dia orang gemuk, ada orang gemuk ni memang tak boleh naik. Saya pernah jumpa. Dia turun latar, nak bangun semula kena cari krim. Krim. Kering apa? Kering tu lah akak barang berat. Kering. Dia kata dia duduk atas latar. Kalau anak lelaki ni, 2-3 orang nak akak semula mok tu, dohong. Dia mai kelas saya. Dia tak kursi. Tapi dia memang gemuk lah. Tapi dia jalan, tak ada tukar, tak ada apa. Ada. Bukan kata berjalan tu pakai tukar, tak. Mana kita kata boleh berjalan kata riti lah. Ustaz kalau saya duduk atas latar, tak bangun dia kata. Saya dah gitu pula. Kau sangat tengok, saya nak duduk. Dia pun duduk latar. Dia pun nak naik semula. Memang tak boleh. Tak boleh lah. Dia pusing lepas tu rumah orang masa saya mengajar tu. Kursi tu kursi sofa. Bukan kursi sofa lah. Kursi yang besar lah. Mana dia khabak dia kursi tu. Pasal dah tak boleh naik. Tak boleh naik. Tak kursi. Bukan kursi kat Inyang. Ada balik kursi. Kursi rumah orang. Tak boleh naik. Hati dia kata tak boleh naik. Boleh bangun saya ustaz dia kata. Tak apa dia pun duduk atas. Lepas tu saya balik. Siapa akak dia tak tahulah. Sebab kelas tu kelas muslimat belaka. Siapa orang puan boleh akak dia. Dia kata anak dia 3 orang pun dia kata nak akak ke dia berdiri tu daripada atas latar. Anak lelaki dia 3 orang pun dia kata berdoa dia kata. Lepas tu dalam kelas tu orang puan belaka. Siapa tu nak akak dia tu. Dia panggil anak menatu dia mari pula tak tahulah. Yang ni dia duduk tu kenapa? Ustaz nak tengok tak? Saya duduk tak boleh bangun dia tu. Dia pun turun duduk. Saya tak kata apa pun. Lepas tu dia nak bangun semula tu dia ngakuk, dia khabak ngakuk atas kursi. Tak boleh. Dia nak naik atas kursi sofa tu je. Tak boleh. Ada kata tu. Orang seumpam ni kalau mazhab Syafi'i tidak boleh turun. Dia kena semai berdiri. Maka berdiri macam biasa, rokok, iktidal macam biasa. Selepas iktidal, dia sujud sebagai rokok, cuma rendah sedikit rokok jikalau boleh. Dia tak boleh turun latar. Dia rokok macam biasa boleh.
dia pun i'tidal. Kemudian sesat dia pun sujud yang pertama, dia tunduk macam rokok, kalau boleh wajib lebihkan. Kalau rokok duduk gini, sujud turun sikit biar bezakan. Wajib bezakan kalau boleh. Lepas tu duduk antara sujud, balik pada berdiri. Sujud yang kedua, tunduk lebih daripada rokok. Kalau duduk tasyahud pula, baca tasyahud dalam berdiri. Tak ada. Jadi orang yang seumpama ni, kalau dia sujud, terapung atas udara, boleh kena bumi 7 anggota ke tak? Tak boleh. Orang seumpama ni lah, sama je lah. Lepas i'tidal, duduk atas kursi lah. Duduk atas kursi. Sebab apa? Kalau dia asal semai berdiri pun, tak boleh kena bumi 7 anggota juga. Duduk atas latar, tak boleh kena bumi 7 anggota juga. Tapi persoalan timbulnya, ni duduk atas kursi lah. Duduk atas kursi lepas i'tidal. Fatihah, rokok, i'tidal, dia wajib berdiri kalau dia kuasa. Hal lepas daripada i'tidal tu untuk turun sujud tasyahud, dia boleh duduk atas kursi. Tapi persoalan sekarang ni sama-sama tidak kena bumi 7 anggota. Tapi kalau sujud dalam berdiri, kemungkinan dia boleh tunduk lebih rendah daripada isyarat pada rokok. Dia berdiri kan, rokok begini kan berdiri. Kalau dia pun i'tidal, dia sujud mungkin lebih rendah daripada rokok. Mungkin lebih rendah daripada rokok. Sebab dia wajib kena bezakan. Tapi kalau dia duduk atas kursi, dia akan tunduk ke hadapan, akan jadi cokeng gini. Rokok berdiri, gini. Sujud atas kursi, gini. Jadi, tinggi rokok daripada sujud. Ada ni? Wajib bezakan. Wajib bezakan kalau situasi yang sama. Tadi rokok berdiri. Sekarang sujud dalam keadaan situasi lain. Duduk. Tadi nak banding dengan rokok berdiri lah. Maka untuk sujud atas kursi itu, dia tunduklah semampu-mampu dia boleh buat. Tapi kemungkinan masih agak duduk gini. Ada ni. Rokok berdiri bukan gini. Sekarang dia rokok dalam berdiri, rokok biasalah, rokok dalam berdiri kan, rokok biasa. Kemudian dia atas kursi. Dia atas kursi tunduk macam mana? Kalau rokok tadi gini. Kalau hok ni sujud atas kursi ni, tinggi daripada rokok tadi. Jangan banding. Sebab tadi dalam keadaan berdiri, ini dalam keadaan duduk, tak boleh buat bandingan. Tak boleh buat bandingan. Tapi kalau sama-sama dalam berdiri, dia wajib kena rendahkan. Dia rokok. I'tidal. Untuk sujud dia kena ke bawah. Kalau boleh. Kalau boleh. Kalau boleh ni, jangan sampai ke sugung gitu. Jangan ni orang uzur ni, setakat boleh. Pada ni, jangan benjo dahi-dahi. Warna mu'ajib benjo dahi. Sugung jatuh. Jangan gitu. Tapi maknanya hak tadi dalam berdiri. Sekarang ni, dia pun duduk atas kursi. Dia pun sujud tu. Tadi kalau berdiri rokok begini. Kalau sujud atas kursi, jadi tak macam rokok, lebih rendah rokok daripada sujud. Tak apa. Sebab kedudukan yang berbeza, tadi berdiri, sekarang duduk atas kursi. Ada ni. Tu boleh semata kursi. Begitu juga dengan orang yang tak boleh turun ke bawah ni, samalah gemuk ke, sakit lutut ke, apa macam-macam masalah lah. Sama juga dengan orang yang boleh turun naik. Boleh turun naik. Tetapi, dia turun atas latah untuk sujud. Dia tak boleh kena bumi 7 anggota juga. Contohnya, orang yang buat pembedahan mata. Kan kita baca dahulukan rukun qiyam. Buat pembedahan mata, selepas selesai baca Fatihah dan surah, dia rokok pun gitu je. Tak, setakat boleh lah. Setakat mana orang pembedahan mata boleh tunduk ke depan? Kita boleh tunduk ke depan gini, kita kata. Boleh tunduk ke depan. Tak boleh lah. Lepas tu dia pun i'tidal kembali. Dia pun turun ke latah. Dia pun duduk atas latah. Dia sujud macam mana? Gini je dia tunduk. Sekarang, tadi dia rokok, ditunduk dalam berdiri. Kemudian sesak i'tidal, dia pun turun atas latah. Dia pun sujud. Macam dia sujud atas latah? Bukan rokok tadilah, tapi dalam duduk. Boleh kena tak bumi 7 anggota? Hak seumpama ni, tak mahu turun latah.
Lepas iktidal, duduk atas kursi lah. Lepas tu duduk atas kursi untuk kepada sujud. Tak ada masalah. Pak kata latah pun tak boleh sujud juga. Agak pembedahan mata. Ataupun orang ni sakit. Ada orang dia kaki tak boleh lipat. Hidup atas latah, dia belunju. Dia belunju. Kaki tak boleh lipat. Maka sujud dia macam mana? Gitu lah. Dah kaki belunju pun tak belunju. Dia tunduk gitu je. Orang seumpama ni boleh semai atas kursi. Sama juga dengan orang uzur. Orang uzur dia semai duduk. Semai duduk. Dia tak boleh sujud. Pandai ni. Kalau dia sujud, dia akan jadi apa? Serok lalu dah. Pakai meniarak lalu dah. Dia orang uzur. Dia duduk boleh lah. Main duduk apa semua boleh. Cuba sujud. Sujud betul-betul lah. Turun sujud tu kat pakai meniarak tu. Pakai lembek, akan jatuh gitu je. Maka dia pun sujud, tunduk ke depan. Ketika duduk atas latah. Jadi kalau orang seumpama tu, main atas kursi boleh. Sebab tu atas latah, sujud dia sama juga. Adapun kalau orang yang duduk atas lantai, orang uzur, duduk atas lantai, dia boleh sujud comel-comel, melengkapkan 8 syarat ni, kena bumi tunjuk anggota, tinggi pundak kepala syarat yang ketujuh. Orang seumpama ni, dia tak boleh semayang atas kursi. Melainkan pada masa sujud, dia wajib kena turun ke latah. Pada gitu, duduk atas latah terus lah. Pandai ni. Ini cerita mazhab Syafi'i. Tapi kadang-kadang betul boleh buat gitu. Tapi apabila main atas latah ni, susahnya lah dia nak akak semula kepada katil dia. Duduk hospital pula. Semain atas latah, atas latah lah. Nak akak main atas katil pula. Daripada chair dia nak turun ke latah. Dia latah nak naik ke katil dia. Berdohong-dohong lah yapang dia. Tu kesukaran kita boleh pakai lah mazhab-mazhab lain pun janji semayang je. Dah lah. Boleh atas chair lepas-lepas mandi siap. Okey, turun latah. Okey, turun latah. Sudah tu nak akak pula duduk atas chair pula, nak makan pula. Satu hal pula nak akak. Ataupun daripada latah nak akak pula, nak buah atas lembek nak tidur. Doho nak akak. Pada doho. Orang sakit pun sakit. Orang sehat pun sakit. Orang sakit pun sakit, kita angkat orang sakit ni, kalau kita salah pegang, sakit dia. Kalau dia kuru, dia ringan. Tapi tulang dia tu, sakit kita pegang tulang dia. Kalau orang sakit itu gemuk, kita angkat dia tak kena tulang, sebab isi dia banyak, kita pula sakit. Nak tunggu latah ni, nak angkat pula kelembek. Tak apalah. Kalau hak kesukaran seumpama tu. Tak keadaan lah. Cuma jangan kita mudah-mudah nak semayang atas kursi. Kalau kita mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tengok orang yang atas kursi, kita terus cara ke dia lah. Janji dia semayang. Gitu je. Dah dia pakai mazhab mana? Dia tak ada mazhab mana. Mazhab sendiri yang berhak. Mazhab bebas. Mazhab international. Dah belajar tambuh apa tambuh? Lepas tu masa-masa semayang dia, mudah-mudahan tuan terima. Lepas tu macam mana? Kita dakwah dia supaya dia belajar. Terutama sekali bab pegangan lah. Bab pekor ni banyak khilaf ulama. Terutama sekali bab pegangan. Itu bukan berkaitan dengan semayang atas kursi. Keenamnya bahawa tiada sujud ia atas sesuatu yang ia tanggung akan dia yang bergerak dengan geraknya. Wallahu a'lam. Kita tauhid panjang pun. Tauhid jadi panjang. Ni sikit 15 minit lagi. Dia kena sampai pukul 11 baru jadi. 3 kitab sampai pukul 11. Saya ke Mamang 2 kali sebulan. Minggu pertama, minggu ketiga, Sabtu Ahad. Hari Ahad, kuliah duha hari Ahad. 9 sampai pukul 11. 9 sampai pukul 11. Kita Terengganu ni 9 sampai 9.30. Di Masjid Besar je ni hak 9 sampai 10.40. Ada waktu kuliah duha 9 sampai pukul 12. 9 sampai pukul 12.
Baru betul-betul. Sejam tauhid, sejam pekoh, sejam tasawuf, lepas tu kau panggil amileng. Dah. Keren habis dah. 3 jam duduk atas latar. Dia 3 jam boleh. Duduk atas kursi. Atas kursi boleh 3 jam. Kalau 3 jam duduk atas latar. Kan 3 jam duduk atas latar. Sejam tu nyocok duduk. Sejam tu pun. Dah ada memang dia pukul 9 sampai pukul 12. 3 jam. Tahu betul lah baru betul-betul belajar. Ni kitab terjemahan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, juzuk yang pertama karangan Al-Imam Al-Ghazali, disusun oleh Haji Zakaria bin Haji Ahmad bin Wan Besar. Ni. Cuma tak tahulah sekarang ni dia macam mana. Saya lupa pula nak tanya Kota Baru ada kedok. Dia biasa Kota Baru lah hok ni. Hok banyak kitab di kedai Japar Rawah. Tak ada kau? Tanya dah. Japar Rawah tak ada. Siapa tanya? Kota Baru. Ada kau? Siapa Kota Baru? Dia tanya molek-molek ke dah? Tak ada ke? Pelik juga. Jadi hak ni hak dalam ni dia awal tu dia ada kata-kata aluan. Kita mula di muka surat 4. Jadi dia kitab dia ni hak Arab ni hak Imam Ghazali Minhaj, hak Jawi ni terjemahan. Ni terjemahan. Kemudian hak Arab ni kelebihan dia. Ni dia ada hak Arab ni Imam Ghazali. Kemudian dia ada terjemahan. Jadi gitulah. Jadi kita mula di muka surat 4. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada terjemahan. Terus pergi kepada qala Syekhul Faqihus Salihu Az-Zahidu Abdul Malik bin Abdillah. Abdul Malik bin Abdillah. Abdul Malik ibnu Abdillah. Ada ibnu situ. Dengan nun dia tambah. Bukan Abdul Malik Abdullah, bukan. Abdul Malik ibnu Abdillah. Nak gitu. Abdul Malik ibnu Abdillah. Ada ibnu, ada dengan nun. Ibnu Abdillah. Jadi sekarang ni selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah muska 5. Alhamdulillah muska 5. Dia kitab akan memulai kitab dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat dan salam. Jadi Alhamdulillah, selawat dan salam di muka 5. Lepas dari Bismillahirrahmanirrahim tu, qala Syekhul Laludah. Jadi qala Syekhul Faqih Al-Salih Az-Zahidu Abdul Malik bin Abdillah ni adalah murid kepada Imam Ghazali. Abdul Malik bin Abdillah. Abdul Malik bin Abdillah murid kepada Imam Ghazali. Yang mana yang menulis kitab Minhajul Abidin adalah Abdul Malik bin Abdillah. Bukan Imam Ghazali yang tulis. Tetapi Imam Ghazali yang baca, Abdul Malik yang tulis. Dipanggil Imla. Depan dia akan cerita tu. Depan dia cerita di surat 5 tu lah.
Ke mana? Ada tu. Qala Syekhul Faqihus Salihuz Zahidu Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lahu amla alayya Syekhil Ajallu al-Imamu Zahidu Sa'idu al-Muwaffiqu Hujjatul Islam Zainuddin Syaraful Ummah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Amla alayya, itu imla. Ada amla alayya, saya belum nak baca lagi ni. Saya nak pergi pada bismillah dahulu. Tapi nak ceritanya biasa kita bismillahirrahmanirrahim. Sambung dia alhamdulillah lah. Alhamdulillah di musyad 5. Ya dah. Jadi sekarang ni diselangi dengan perkataan berkata oleh Abdul Malik bin Abdullah. Nak cerita apa? Abdul Malik yang tulis kitab Minhaj. Abdul Malik ni murid pada Imam Ghazali. Jadi secara imla' ni merencana. Merencana, panggil dia imla' ni. Imam Ghazali kata Abdul Malik yang tulis satu kitab. Itu imla'. Sebab tu lepas bismillah dia pun iringi dengan qala Syekhul Faqih As-Salih Az-Zahidu Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lahu amla alayya syaikhi, telah merancana atas aku oleh syekh aku, guru aku Imam Ghazali. Di situ dia imla'. Lepas tu dia sebelum masuk alhamdulillah surat 5 tu dia cerita dahulu hak yang menulis tu. Cuma dalam kitab ni bismillahirrahmanirrahim tidak didatangkan terjemahan. Dia kita biasa terjemah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tu hak terjemahan kita biasa duduk sebut. Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dia pemurah, penyayang. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni, Allah Ta'ala akan beri segala-gala nikmat kepada semua orang. Walaupun orang tu orang kafir sekalipun. Atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang Maha Pemurah ni, Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, Allah Ta'ala beri kepada dengan kemurahan Allah Ta'ala ni lah. Walaupun orang tu orang kafir sekalipun, Tuhan akan beri bagai-bagai nikmat atas dunia, atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Maha Penyayang, Maha Penyayang kepada hamba yang mukmin di atas dunia dan di hari akhirat. Allah Maha Penyayang kepada hamba yang mukmin atas dunia dan hamba yang mukmin pada hari akhirat dengan dimasukkan ke syurga. Itu Maha Penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala khas kepada orang mukmin sahaja. Ibu bapa penyayang. Ibu bapa tak boleh bagi taufik hidayah kepada iman. Ibu bapa penyayang. Ibu bapa tak boleh bagi syurga kepada anak-anak. Ada ni. Penyayang Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala taufikkan iman atas dunia. Allah Ta'ala taufikkan iman atas dunia. Dan Allah Ta'ala akan masukkan ke syurga di hari akhirat. Ini penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala khas tertentu kepada orang mukmin. Adapun penyayang Allah umum kepada sekalian hamba Allah, sama ada beriman ataupun tidak beriman, sama ada taat ataupun derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita jemah dengan pemurah, penyayang tu betul lah. Cuma kena faham lah. Pemurah maksud apa? Ni tengok sekarang lah pemurah Allah. Disembah berhala, tapi menjadi sekaya-kaya manusia. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adakah Allah Ta'ala
kasih sayang kepada orang kafir. Allah Ta'ala murka kepada orang kafir. Allah Ta'ala hanya maha penyayang kepada hamba yang mukmin sahaja. Di dunia Allah berikan taufik kepada iman, dari akhirah Allah masukkan ke syurga. Walaupun orang mukmin tu orang yang banyak dosa sekalipun, walaupun orang mukmin tu dihumbang ke neraka jahanam terlebih dahulu sekalipun, tapi atas kasih sayang Allah, akhirnya cukup tempoh akan dimasukkan ke syurga juga. Itu maknanya kasih sayang Allah, maha penyayang. Orang mukmin ni dosa dia banyak, jadi dia kena masuk ke jahanam dengan dosa yang banyak tu. Sampai masa Allah Ta'ala maha penyayang akan masukkan ke syurga. Itu penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana neraka jahanam, tempat keseksaan orang yang mukmin yang banyak dosa ni, akhirnya jadi kosong, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maha penyayang. Atas dunia Allah taufikkan dengan keimanan, di hari akhirah Allah masukkan ke syurga, sama ada syurga direct orang mukmin yang soleh, ataupun neraka terlebih dahulu kerana dia mukmin yang fasik, yang derhaka, yang akhirnya kasih sayang Allah akan dimasukkan ke syurga. Jadi bicara bab maha penyayang ni kepada orang yang beriman. Ada ni. Pemurah umum. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Ar-Rahman ni asma Allah Ar-Rahman. Dia asma yang khas sebagai asma Allah. Lafzul jalalah Allah, asma yang khas. Diharamkan kita letak asma Allah kepada selain daripada Allah. Khas kepada zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan sahaja, yang diletak nama asma Allah. Pada ni. Jadi asma Allah, asma yang khas, tak letak pada yang lain. Sama dengan asma Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman pun sama. Rahman tak boleh. Dia kena Abdur Rahman. Abdur Rahman. Rahman tak boleh. Sebab asma Rahman, nama Rahman sebagai asma Allah, lafzul jalalah, khas kepada Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi kalau nama tu Abdul Rahman, panggil Abdul Rahman lah. Jangan panggil Rahman. Kalau panggil Mang tak apa. Mang tak apalah. Pok Mang, tu tak apa tu. Itu bukan asma Tuhan, Mang. Rahman tu asma Tuhan. Adapun Rahim, asma Allah Ta'ala Rahim. Rahim ni boleh letak kepada selain Allah tanpa letak abdu. Rahim saja boleh. Tapi seeloknya Abdur Rahim. Itu seeloknya. Dia letak nama Rahim bin Muhammad, boleh. Rahman bin Muhammad, tak boleh. Dia nama Rahim, tapi tak ada orang letak Abdul Rahim lah ke. Nama Abdul Rahim, dia panggil Rahim, tak apa. Rahim tak apa, Rahman tak boleh. Rahim tak apa. Pada ni. Dia asma Rahman, nama tu khas kepada Tuhan yang wajib ada. Tapi makna Rahman umum, pemurah pada sekalian. Rahim, asma Rahim ni, nama Rahim ni umum. Letak nama Allah Rahim, letak nama manusia Rahim, boleh. Jadi asma Rahim ni asma yang umum, boleh letak pada selain Allah, walaupun tak letak Abdul Rahim. Tapi makna Rahim khas. Kenapa? Penyayang Allah khas kepada hamba yang mukmin juga. Ni ada. Jadi Rahman, asma tu khas kepada Tuhan. Kalau letak pada nama seseorang, kena Abdur Rahman. Hamba Tuhan yang bernama Rahman. Sebab asma Rahman khas kepada Tuhan yang wajib ada. Tapi makna Rahman umum, pemurah Allah Ta'ala kepada sekalian, sama ada beriman ataupun tidak. Di dunia dan juga di akhirat.
Pemurah Allah Ta'ala. Adapun asma rahim umum. Umum mana apa ni? Ar-Rahim, nama Allah. Dia letak nama orang Ar-Rahim gitu je. Tak ada Abdul Rahim. Boleh. Tapi makna Rahim khas. Penyayang hanya kepada hamba yang beriman di dunia dan di akhirat. Kasih sayang Allah pada hamba beriman di dunia, dengan Allah beri taufik, hidayah kepada iman. Kasih sayang Allah pada orang mukmin di hari akhirat, Allah akan masukkan ke dalam syurga, walaupun orang beriman tapi banyak dosa, yang terlebih dahulu ke neraka Allah sekalipun, dengan kasih sayang Allah akhirnya akan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah hanya khas kepada, tertentu kepada orang yang beriman pada hari akhirat dengan dimasukkan ke dalam syurga. Qala Syekhul Faqihus Salihu Az-Zahidu Abdul Malik bin Abdullah ghafarallahu lah. Abdul Malik bin Abdullah. Abdul Maliki, patut tulis be dengan nun. Bing itulah. Bing tak anak lelaki lah bing tu. Kalau kita dengar orang itulah anak lelaki Ramasami. Anak lelaki Bing itulah anak lelaki. Kita boleh juga tahu? Boleh lah. Abdullah anak lelaki Abdul Rahman. Anak lelaki. Dia Bing tak anak lelaki lah Bing tu. Binti anak perempuan. Tapi sebut anak lelaki pelik dah. Bukan bangsa Melayu dah. Abdul Malik bin Abdullah. Tambah be dengan nun. Ghafarallahu lahu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.